Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 16/5/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 29 sehingga ke akhir surah. Ayat 29 sehingga tamat surah, iaitu ayat 36. 29 sampai 36 Allah cerita orang kafir ketawakan orang mukmin di atas dunia, perli ngena istihza, main-main, dia buat perli kepada orang Islam. Maka di akhirat esok sebaliknya pula, kafir dalam seksaan, orang beriman pula perli mereka. Tapi di atas dunia kita tidak diajarkan untuk memerli orang kafir, sebab Islam dibina di atas akhlak, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dibina di atas istihza, main-mainkan orang. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan setiap orang akan diberi balasan mengikut apa yang mereka buat. Thuwiba dengan makna juzia, dapat dibalas mengikut apa yang dia buat. Kalau dia buat baik atas dunia, baiklah dia. Kalau dia tak buat baik atas dunia, celakalah dia di akhirat. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada golongan yang celaka. Para pelajar sekalian, mari kita baca ayat 29. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surah 1366. 1366. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Balik kita kepada ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, yang kafir, mujrim. Banyak kali dah kita hurai, al-mujrim, al-fajir, di sini dikira orang kafir dalam Quran ini. Orang-orang yang derhaka, mujrim, orang jahat, mereka selalu tertawakan, mengejek, memerli, dan orang Kelantan kata nganyi kepada orang-orang yang beriman. Tengok orang beriman, dia perli, dia main-main, istihza, itu hijauan kafir.
munasabatul ayah, munasabah ayat ini macam mana? Dalam ayat yang lepas, innal abrar lafi na'im, Allah Ta'ala sifatkan kemuliaan kepada golongan abrar di akhirat. Selepas Allah Ta'ala nyatakan keburukan al-fujar, puak-puak kafir yang berada, yang memperli mereka, kena kepada mereka di dunia dulu, mereka di akhirat dahsyat. Allahu Akbar. Jadi ayat ini didatangkan setelah menceritakan keadaan orang kafir dan keadaan orang beriman. Allah nyatakan kenapa mereka azab, kenapa mereka dihina di akhirat. Sebab mereka di dunia dulu telah menghina orang Islam. Siapa dia menghina orang Islam, maka hinalah dia di akhirat. Siapa saja pun tak kira lah. Jadi dalam kitab tafsir, innal ladzina ajramu, orang-orang yang jahat itu siapa? Secara umumnya, generalnya, semua orang kafir yang kena pada Islam. Tetapi untuk zaman Nabi SAW ada pengkhususan sedikit, iaitu disebut beberapa nama penyagak Quraisy seperti mendiang Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, An-Nadr bin Al-Haris, dan lain-lain penjahat-penjahat, penyagak-penyagak yang akhirnya Allah Ta'ala hinakan mereka mati dalam peperangan Badar pada tahun yang kedua Hijrah. Mayat mereka dicampak dalam qalib, dalam telaga di Badar. Sampai hari ini orang pergi ke Badar, nama-nama mereka, cerita-cerita mereka diulang-ulang bahawa inilah penjahat penyagak dunia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam peperangan Badar. Begitulah lumrahnya hidup. Mana-mana orang yang sombong, dia akan mati dengan hina. Mana-mana orang yang khianat kepada orang, Allah Ta'ala akan hinakan mereka di dunia. Kalau terlepas, jangan lupa perbicaraan akhirat sedang menunggu. Maka itulah perangai puak kafir, duk menghina orang Islam, mai-mai, perli, ngenak, segala benda yang tak baik mereka telah lakukan. Allah hajar pada Nabi kita supaya sabar. Sabar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup atas dunia ini sementara. Semua kita akan pergi, semua kita akan mati. Selepas mati kita akan bertemu Allah. Di sanalah yauma tublas sarair. Di sanalah hari didedahkan segala rahsia. Siapa dia baik, baiklah dia. Siapa dia tak baik, celakalah dia. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Atas dunia ni semua orang boleh mengaku dia baik. Semua orang boleh mendakwa dia benar. Tetapi kira bicara di hadapan Allah yang menserlahkan segala-galanya. Allahu Akbar. Tengok ni. Ayat ini untuk pelajar tanda. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 sehingga 111 Allah gambarkan bagaimana istihza' buat-buat kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang beriman. Ada satu makalah lama yang saya tulis. Tajuk dia Madrasah Istihza'. Madrasah Istihza' ataupun geng, kumpulan yang memperli Nabi sallallahu dan para sahabat pada zaman itu. Nama dia boleh dibaca dalam web abuanasmadani.com. Cari Madrasah Istihza'. Kumpulan yang menghina Islam dulu dan sekarang.
Yang ini paling kumpulan. Zaman kita hari ni sibuk orang kafir nak guna tulisan kalimah Allah untuk gereja dia. Gereja dia pun nak namakan masjid juga. Maka kita umat Islam bantah. Sultan-sultan Melayu bantah. Kecuali segelintir anak-anak orang Islam yang berfikiran lain macam, mereka tidak bantah. Bahkan yang ada kuasa juga tidak bertegas dalam masalah ini. Kita mengatakan Allahul Musta'an. Puak kafir nak guna apa kalimah Allah? Gereja dia itu tempat syirik. Mengatakan Isa anak Tuhan. Nak guna kalimah Allah. Kalau kata nak guna kalimah Allah, Allah mana yang awak nak guna tu? Allah mana? Allahus Samad, Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Taala yang esa, yang tidak ada anak, yang tidak diperanakkan. Guna kalimah Allah tapi ada anak. Guna Tuhan sudahlah. Allah ni untuk kita orang Islam, innad dina indallahil Islam. Tapi begitulah suasana dunia hari ini. Ada yang tegas, ada yang lembek. Pihak berkuasa bertanggungjawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita masyarakat ni tak payahlah mengamuk. Cukup dengan menyatakan bantahan. Kumpulan-kumpulan yang duk mengamuk, berlagak sana sini, menjahanamkan harta awam. Kumpulan itu sudah berlalu. Jangan pula timbul yang baru pula. Baik para jemaah sekalian. Balik kepada tafsir kita. Itu selingan. Kita balik kepada bagaimana cara mereka istihza, bagaimana cara mereka main-main. Ayat 30. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri. Yakni mencemuh orang-orang yang beriman itu. Dia panggil yataghamazun, main dengan ekor mata isyarat. Mana bila contohnya geng-geng kafir duduk kumpul sini. Tiba-tiba lalu orang Islam. Jadi masing-masing tengok muka aku dengan ekor mata, tengok. Mana orang panggil bahasa perli, bahasa menghina. Ini bahasa perli, bahasa menghina. Kita mengatakan itu yataghamazun, mana fa asyara ba'dhum ila ba'dhin bi'ayunihim, main dengan ekor mata, dengan jelingan mata. Istihza' bil mu'minin, nak perli orang Islam, wahtiqaran lahum, dan menghina kepada mereka. Baik para jemaah sekalian. Qala ad-dhamir marru, apabila orang Islam lalu. Ataupun puak kafir lalu ke tepi orang Islam, dia masih perli. Tengok orang Islam. Yang pentingnya hijau mereka perli, hijau mereka istihza, hijau mereka main-main dengan tujuan menghina orang Islam. Kalau tak nak mau hina orang Islam, buat apa dia perli? Terus duduk cara dia, ikut dia nak Islam pun. Tak. Ini masalah. Satu. Gaya yang kedua, gaya kafir menghina Islam yang kedua. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya. Bila dia balik jumpa anak-anak dia, mereka kembali dengan riang gembira, girang kata orang. Suka sangat-sangat. Hari ini 10 orang aku perli orang. Bangga. Suka boleh perli orang Islam. Itu dia kata, wa idzan qalabu ila ahlihim, bila dia balik kepada geng dia pagi ke petang, inqalabu faqi ay masrurin, dalam keadaan suka, gembira, menceritakan apa yang berlaku hari ini.
Aku tadi 5 orang pengikut Muhammad aku perli. Aku hina. Mari geng lain pula. 5 je, aku 10. Itulah maknanya bahasa dialog di antara mereka. Bahasa dialog di antara mereka masing-masing gembira dapat hina, dapat perli orang-orang Islam. Kita kata itulah perangai buruk, perangai jahat puak-puak kafir. Dan kafir ni jangan duduk percaya sangat. Zaman dulu ke zaman sekarang, kita mesti berhati-hati dalam perkara keagamaan. Dalam perkara keagamaan, mungkin dalam bab lain dia boleh setuju, tapi dalam bab agama ni kalau baik setara mana pun dia sukar, sebab ini kepercayaan dalam hati yang bukan boleh dibuat main-main. Jadi main suka dia balik, hari ni happy aku boleh ngenak, boleh khianat. Suka. Hati-hatilah para umat Islam. Jangan cuba biarkan puak-puak kafir mempermain-mainkan Islam. Kita orang Islam jangan duk provokasi suruh orang marah kita, jangan. Tapi kalau benda-benda asas dalam agama, nak azan pun tak boleh guna speaker dah. Kita kata kita bukan duduk dalam negara komunis, kita duduk dalam negara umat Islam. Orang bukan Islam kalau tak apa nak setuju tu jangan buat, janganlah beli rumah dekat dengan masjid. Duduklah jauh, banyak lagi kawasan-kawasan. Ada je kawasan yang tak ada masjid. Nak pergi ziarah rumah sahabat kita, nak masuk tu security jaga siap. Masuk-masuk kita kata apa kelebihan sini? Dia kata kelebihan duduk sini dengan salakkan anjing tanpa mendengar azan. Allahul musta'an. Kata boleh munduk sini deh. Boleh munduk sini. Duduk dalam taman ni boleh. Dia kata tak apa, kita ada kereta, kita boleh pergi ke surau di luar sana. Itu maknanya kita orang Islam sebelum beli rumah buat kajianlah dulu. Kawasan ni penduduknya ramai orang Islam ke bukan Islam. Di mana suraunya, di mana masjidnya. Dan kalau tengok kiri kanan rumah kita, yang ni warna merah, yang ni tangan banyak, hati-hatilah. Berjiranlah kita dengan orang-orang yang bukan Islam, bau calok sana, bau ini. Maknanya kita duduk kiri kanan, orang duduk buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tenang ke awak nak tidur macam ni? Allahu Akbar. Kita pergi ziarah pun takut. Takut kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak hidup sepanjang hayat? Jadi buat kajian ini. Sebelum beli, buat kajian. Non-Muslim pun kalau nak beli rumah ni tama-tama tanya, di mana tapak surau? Sini. Awak pergi ambil hujung. Banyak lagi kawasan. Duduk cari dekat-dekat tu. Allahu Akbar. Lepas tu duduk marah orang, hina orang. Orang azan pun marah. Cuma kita orang Islam pun kena ada lah juga. Lepas pada azan tu jangan duduk pasal belum azan tu pasal dia punya mengaji Quran lama-lama. Tidak bagus juga untuk jiran-jiran tetangga yang bukan Islam ataupun jiran Islam sendiri yang sakit. Jadi kita kena tengok semua benda, kena ambil kira kepentingan Islam dan juga menghormati kedudukan orang lain yang bukan Islam dan juga orang-orang yang perlukan kepada kerehatan. Itu dia panggil wasatiyatul Islam. Islam ni bukan satu agama yang melampau, nak ngenak ke orang saja, bukan agama yang lemah, boleh dikhianati oleh orang. Kita kata kita ada prinsip, kita ada asas. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu maksudnya rahmat kepada alam, menyeluruh daripada undang-undangnya, daripada akidahnya sampai kepada akhlaknya. Itu namanya rahmatan lil alamin. Jangan salah gunakan perkataan rahmatan lil alamin. Baik. Balik ke keluarga dia, geng dia, suka sangat-sangat. Tengok ni. Ini gelaran label, dia panggil label. Puak-puak ni suka melabel orang. Tengok ayat 32. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang yang beriman, mereka berkata sungguhnya orang itu adalah orang yang sesat. Ini dia panggil perangai buruk lagi kafir ni, melabelkan orang. Tadi main perli-perli.
ketawa bila jumpa geng. Ia ni mencampakkan, membuat tuduhan ataupun label kepada orang yang beriman. Jadi semua benda ada. Bila dia tengok orang beriman, dia kata haula ila dallun. Puak tu puak terancak akal tu. Bukan makna sesak seperti ajaran sesak kita kata kepada orang yang sesak tu ajaran sesak. Sesak apa bagi dia tak tahu agama. Cuma dia kata sesak di sini dengan makna pemikiran tak betul. Dia panggil fasadur ra'yi. Fasadur ra'yi sebab apa? Sebab ikut Islam, meninggalkan ajaran tok nenek. Meninggalkan ajaran tok nenek. Ingat ajaran tok nenek tu dikira orang yang tercak akal. Punah dia punya pemikiran. Kita jangan buat ikut perangai ni. Perangai ikut tok nenek saja, kita kena ikut dalil. Ikut dalil apa yang datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat. Yang Nabi tak buat dalam perkara ibadat, tak perlu kita buat. Tak usah dibuat. Maksudnya gitu. Allahu Akbar. Kemudian dia perli. Ini satu hujah yang digunakan oleh puak kafir. Tanda ni pelajar. Surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 11. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. Puak kafir ni kata ke orang beriman, kalau betul hak Muhammad rayak tu, takkanlah puak hak miskin dulu ikut dia, kami ikut. Lau kana khairan ma sabaquna ilai. Dia kata kalau hak dia bawa tu betul, kita tak biarkan orang fakir ni ikut dulu. Kami dulu geng-geng besar ni ikut. Jadi ini di antara hujah-hujah tak cerdik yang diguna pakai oleh puak kafir. Pakai ya, dia kira hujah tok nenek. Hujah benda ni sudah lama bersebati di sini. Sudah menjadi budaya masyarakat. Tiba-tiba awak nak ubah. Jangan main-main. Ini hujah digunakan oleh orang kafir. Jadi kita orang Islam jangan guna hujah ni di dalam beragama. Jangan. Tidak betul. Baik, kita pergi kepada ayat 33. Jadi perangai puak kafir ni bila tengok orang Islam, label. Dhalin, itu puak sesak tu. Dia panggil sabik. Sabik ni orang yang buang keturunan. Sabik. Apa lagi tuduhan dia? Gila. Tu pengikut orang gila tu. Dia kata Nabi tu gila. Ataupun syair. Ni ahli-ahli pengikut penyair Muhammad tu. Apa lagi tuduhan dia? Asatirul awalin, dongeng orang dulu. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu dia panggil label-label yang dicampakkan adalah nak menjauhkan orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Tujuannya nak menjauhkan masyarakat Mekah daripada apa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi dia label, lagi orang cari. Lagi dia label, lagi orang cari. Bila mari musim haji, dia panggil cyber trooper Quraisy, duk tunggu sini. Bila mari rombongan utama mari, dia ceramah dulu. Tuan-tuan pergi Mekah, ingat, di Mekah ada seorang pemuda nama dia Muhammad. Hati-hati dengan dia, ini budak gila. Jadi mari ikut ni, trooper lain pula dia tunggu situ. Ada setiap kawasan. Orang ni pun bila kuat sangat serangan, orang akan cari. Siapa Mekah masing-masing berbisik. Hak mana kat Muhammad ni? Kuat sangat ni. Puak-puak dia panggil penerangan Quraisy ataupun dipanggil multimedia komunikasi ni kuat sangat duk serang ni. Siapa dia Muhammad? Orang ni bila serang kuat, orang akan cari. Nak kenal dia ke? Nak. Bila tengok Nabi lain, tu hak putih comel je. Jadi orang akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok mana ada orang gila, pakaian comel, bersih, wangi. Dia dekat bercakap, Nabi kita bercakap dengan akhlak yang sangat mulia, bahasa yang standard tinggi.
Bukan orang gila lagu ni. Orang hak tuduh tu jahat. Mulalah orang cari. Akhir kali banyak. Waktu berada di Mina, orang haji, dia pergi haji kat buat kafir ni. Ketika di Mina itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk orang panggil pergi ziarah kemah ke kemah. Dakwah. Alhamdulillah sehinggalah berlakunya bai'ah dalam masjid di Mina. Tuan-tuan yang pergi Mekah nanti cari dekat dengan tempat melontar. Nama dia Masjid Bai'ah. Ni ada dalam buku ni. Dalam buku Mekah saya dah cerita. Dia panggil Masjid Bai'ah. Pergi cari Masjid Bai'ah. Bai'atul Aqabah. Ada, masih ada lagi. Kalau kita naik mari tempat melontar tu nak balik ke Mu'aisin, belah kiri tu nampak. Itu Masjid Bai'ah. Masih ada. Itu peluang dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Islam ni makin dihina, makin diperli, makin ditekan, dia akan naik. Kita kata kita ni macam belon lah. Makin macam kena pom, dia akan naik. Baiklah. Mari kita pergi keadaan yang terakhir, simple di akhir surah ini. Allah kata apa? وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesak ataupun tidak orang beriman. Allah kata, aku bukan lantik mu kafir. Jiduk jaga orang beriman sesak ke tidak. Mung tu sesaknya. Ai lam yursilillahu al-kufar. Allah Ta'ala tak jadikan orang kafir itu wukala, menjadi wakil ke atas orang beriman supaya menjaga amalan mereka, supaya mengawal mereka, supaya menjatuhkan hukuman orang Islam ni betul ke sesak ke hijau. Yang Allah Ta'ala tugaskan mereka supaya beriman, melakukan amal yang soleh. Tu hijau. Yang mungkin dia ambil hijau orang tak suruh tu apa? Ni. Jadi kafir kita ambil hijau menjatuhkan hukum pada orang beriman, sedangkan hijau mereka yang sepatutnya, yang sebenarnya, iaitulah ikut dakwah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah pastinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin duk jadi pengawas itu pula. Jadi pegawai SOP pula, duk jaga Nabi ni tak betul. Umat Islam tu hina. Macam-macam lah perangai buat kafir ni. Kita orang beriman janganlah ikut perangai kafir. Kalau tidak, kita juga akan binasa di akhirat. Kita akan hina di hadapan Allah di dunia lagi. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengok ayat sebaliknya. Dia panggil ayat ni ayat sebalik. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari itu, hari akhirat esok, dia panggil terbalik. Terpusing. Pada hari itu orang-orang yang beriman pula tertawakan orang-orang yang kafir itu. Mula-mula atas dunia dulu mau ketawakan kami ya. Sukalah. Di akhirat esok orang mukmin pula tengok, awak kan dulu kata saya dulu. Kita kamu dulu dah hina aku. Mulai buatkan kami ni sesak macam-macam, ambil hari ni. Maknanya terbaliklah. Di akhirat esok orang mukmin akan ketawakan orang kafir. Orang kafir sudah berada dalam azab yang cukup hina. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita daripada kehinaan di dunia, azab di akhirat, wal-iyazubillah. Tengok, orang beriman, tengok buat kafir pakat suka. Alal araiki yanzurun. Wal mu'minuna fil jannati 'ala surur. Orang mukmin duduk dalam syurga di atas singgah sana, katil comel-comel dengan kain lansir yang lawa. Allahu Akbar. Duk tengok mana? Yang zurun. Tengok ayat awal. Yang zuru serta mereka melihat. Melihat kepada siapa? Semalam kita dah bincang. Hari ini diulang lagi ayat.
Tulis yang pertama, yanzuruna ila wajhi rabbihim, mereka memandang kepada wajah Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Dua, yanzuruna ila ma u'idda lahum minan na'im. Duk atas singgah sana, duk tengok nikmat-nikmat yang Tuhan sediakan dengan makanannya, dengan buah-buahannya, dengan bidadarinya, dengan wildanun mukhalladun, pelayan-pelayannya, cukup indah, cukup comel. Yang ketiga, wa ilal kafirina wa hum yu'azzabun. Dia tengok buat kafir sedang diazab, mereka rasa bersyukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini kata segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kami hidayah sehingga kami berada di sini. Kalau tidak kami duduk sekali dengan buat kafir dalam neraka, naudzubillah. Jadi suka. Makna yang zuru di sini kemuncak yang paling tinggi sekali, tengok kepada Allah. Ataupun mereka dapat tengok kepada nikmat-nikmat yang disediakan. Segala perhiasan, segala perabot. Kita atas dunia ni suka juga. Suka tak suka? Bila rumah kita penuh dengan barang-barang, bagai antik ke, bagai lama ke, bagai baru, ada belakang tak? Suka tengok. Tengok almari comel, tengok sofa kerusi lawa, tengok kapek lawa. Keluar rumah kita tengok kereta berjujur depan tangga, berapa jenis kereta ada. Walaupun tak boleh nak naik, banyak-banyak kereta ni sebuah yang naiknya. Gembira. Jadi di akhirat esok pun duduk dalam syurga tu gembira tengok Allahu Akbar. Ataupun dia panggil tengok syukur, sebab tengok pada geng kafir dalam neraka, timbul soalan. Soalan ni bagus juga. Dia panggil ceria minda. Macam mana dia tengok? Syurga ni apa ni? Duduk dalam syurga sejuk. Nampak kau neraka tu? Neraka kayak panas. Nak pergi dekat macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara, kita kena ingat zaman kita dulu ni ada TV. Ada skrin TV macam-macam HD lah, apa benda dipanggil. Di akhirat esok pun lebih kurang itulah juga. Nak tengok neraka, kan skrin tu big. Oh, skrin besar tengok neraka. Boleh seh lagi cari kawan. Duk mana geng-geng hodok dengan anak aku dulu. Hodok perli kita dulu atas dunia dulu. Duk mana buat dia? Dia cari tengok. Oh, di sini. Dia boleh interaksi pula dengan ahli neraka. Geng. Apa tahu? Oh, azab. Tengok aku sekarang. Dalam nikmat, dalam kesenangan. Itulah dulu atas dunia. Aku ajak kau beriman, kau kata aku gila. Aku ajak kamu ikut Muhammad, kau kata kami ni tak betul. Kamu labelkan kami dengan dalal, la dalu, sesak macam-macam. Jadi kerja orang beriman, alhamdulillah. Tengok kawan-kawan yang kafir, syukurlah dia beriman. Tengok nikmat yang begitu banyak, syukur kepada Allah. Yang tinggi lagi nikmat yang paling besar sekali, an-nazaru ila wajhi rabbina. Kita boleh tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami orang yang layak masuk dalam syurga, yang layak memandang kepada wajah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat akhir surah, penutup surah ini, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Untuk menambahkan kegembiraan mereka, Allah Ta'ala nak tambahkan kegembiraan orang beriman. Mereka ditanya, bukankah orang-orang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dulu? Mereka mari tanya. Tengok buat kafir dan neraka tu. Terbalahkah kejahatan mereka dunia tu? Orang mukmin kata padai roh. Yang penting kita selamat. Allahul musta'an. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan semua orang-orang yang kita sayangi daripada bencana huru-hara yang besar pada hari kiamat. Dan kita minta selamat di dunia supaya anak cucu kita dalam keadaan aman, beriman dengan baik, mantap akidah, tidak lari daripada sunnah Nabi SAW, walaupun hari ini ancaman pelik-pelik dan macam-macam perkara yang berlaku. Bahaya ni, ancaman akidah anak-anak lo ni bahaya. Kalau setakat kafir nak tulis kalimah Allah di gereja dia, kita tak pergi gereja.
Lalu jaga-jaga ya. Untuk negeri kita lah. Tapi negeri-negeri lain, setengah negeri tu banyak. Anak di sebuah negeri, bukan Semenanjung ni sebelah sana. Kita naik kereta, nak pergi ke bukit tinggi tu. Gunung. Anak coba hitung dia punya bilangnya iklan gereja. Berjalan 1 kilo, 2 kilometer, ada iklan pula. Kata banyak di sini. Nak cari iklan surau, jarang ada. Jarang. Kuat. Tapi serangan melalui alat-alat media ni kuat. Sebab itulah ibu bapa, kita lah ibu bapa ni jangan mikir ke orang lain. Kena tengok anak main game apa. Anak tengok cerita apa. Anak duk cek berkawan dengan siapa. Siasat tengok. Jangan duk pagi budi telefon budak kat pakai gitu ya. Jadi kena siasat. Sebab bahaya anak-anak kita dari sudut akidah. Bila dia berinteraksi, dia tak ada pengalaman. Puak-puak pendayah agama lain itu, dia ada pengalaman. Pengalaman berdayah atau berdakwah. Jadi dia attack budak-budak ni. Jadi kita jagalah akidah kita, anak kita. Daripada di main-main. Kalau setakat nak tulis kalimah A-L-L-A-S Allah tu, tu nak kata macam mana? Kita memang kita bantah, kita tidak setuju. Tapi kalau mereka sudah menang di mahkamah, gitulah, takkan lagi mengamuk, boleh pula marah dengan kita. Allahul musta'an. Baik, mari kita pergi kepada al-fawaid, 5 faedah yang dapat kita ambil pada pagi ini secara ringkas-ringkasnya. Yang pertama, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang kafir, orang jahat perli main-main ketawakan orang beriman. Ayat ini tanda pelajaran. Ayat ini Allah gambarkan keadaan sebahagian daripada kafir, bukan semua kafir. Ada kafir tak peduli pun. Sebahagian daripada kafir cara mereka menghina orang-orang lemah di kalangan orang beriman. Dia tengok orang miskin, alah ikut Muhammad pun tak kaya juga. Dia main-main. Demikianlah keadaan umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Nuh ke umat Nabi Saleh ke umat Nabi mana pun dengan rasul-rasul mereka. Dengan rasul-rasul mereka. Dan demikianlah keadaan para pendakwah. Para pendakwah yang nak menegakkan kebenaran, ia nak mengajar manusia supaya berpegang dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dipahami oleh para ulama yang salafus salih, yang beriman, yang beramal, yang berakhlak tinggi. Mereka juga akan dihina oleh orang-orang sezaman mereka. Hina. Marah dia kepada kita. Marah dia kepada kita. Jadi kita kena sabar. Maka di sini wa ya'lam, para pendakwah dia kena sedar, kena faham, kena teliti dan kena akur bahawa para pendakwah ini akan dihina oleh orang-orang yang kafir, dihina oleh orang yang tak suka dengan Islam, dan dihina juga oleh orang-orang yang tak suka dengan ajaran mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah. Tak usah kata, kita sabar. Bila keluar buku ni, buku zikir pagi petang ni, zikir lepas salat, ada yang mempertikaikan, dia kata kenapa nak tukar-tukar tu? Orang tua-tua buat maulid dah. Kita kata kita bukan nak tukar. Kita nak ikut apa yang Nabi buat itu je. Kita nak ikut apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Mana kalau kita zikir lepas solat pun tak reti. Hidup baca hak lain. Zikir pagi baca hak lain. Zikir petang baca hak lain. Zikir nak masuk hutan baca hak lain. Jadi adakah kita berani mengatakan Nabi tak komplit dia punya ajaran? Sehingga terpaksa kita kena pergi reka sendiri ibadat. Reka sendiri zikir-zikir yang kita nak buat. Tak cukup ke Nabi? Ataupun Nabi tertinggal ke? Miscommunication. Nabi tak tinggal kepada umat dia bacaan, sehingga kita kena reka sendiri. Kita kata, hati-hati tuan-tuan, nak komen lah, nak kritik lah, tapi jangan rempuh pagar
sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama. Fihi 'izatun syadidatun liman yatadahhaka minal mu'minin. Ayat ini memberi amaran kepada orang yang perli kepada orang mukmin. Orang yang menghina umat Islam. Ayat. Maka akhlak kafir menghina orang Islam, dan bukan menjadi akhlak orang Islam menghina orang kafir di dunia. Tak usah hina orang kafir. Jadi jangan main. Fa iza tashabbaha bihim. Kita tahu orang kafir ni hina orang Islam, perli orang Islam. Jadi kita orang Islam ni dihina juga orang lain. Bermakna kita mengikut jejak langkah kafir buat kepada kita. Tak. Maka Nabi kita larang man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa dia ikut gaya orang kafir, maka dia termasuk dalam kumpulan itu, dalam bab menghina orang. Mana atas dunia ni jangan hina. Kita dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghina orang kafir, perli orang kafir di akhirat. Bukan la ni. La ni sabar. Tengok orang kafir, jangan hina lah dia. Memanglah kalau kita tengok, kita rasa pelik, ajaib. Macam mana orang yang beriman, macam mana seorang manusia yang berakal waras, hidup sembah hayawan. Nah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita sebutkan sensitif pula. Saat ni kata tak hina agama lain. Memang tak hina Tuhan orang, tapi kita sendiri berfikir kadang-kadang, di manakah akalnya? Pergi duk sembah benda-benda yang kamu buat, kamu sembah. Pergi sembah hayawan yang Tuhan suruh makan, kita pergi jadi Tuhan. Jadi dia panggil itu di antara benda yang kita memang nak ketawa, tapi tidak boleh mengketawakan orang. Supaya kita tak ada main. Sama jugalah. Kita sama-sama orang beriman ni, bila berlakunya khilaf-khilaf di antara kita, jangan juga menghina orang yang berbeza pandangan. Ni hina lalu. Oh ni puak ni jangan main. Tengok. Yang ketiga, larangan melabelkan orang. Boleh. Larangan melabelkan orang. Buat gelaran buruk pada orang. Jangan. Jadi tengok. Allah kata, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bila tengok orang beriman, tak buat sesat tu. Ulama tadabbur kata qaidatun sabiyatun li atba'ir rusul. Ini satu kaedah yang dibuat, yang terjadi kepada pengikut-pengikut Rasul. Yani anna ahlal batil yulaqibuna ahlal haqqi bi alqabis su. Orang-orang yang pengikut kebatilan, dia akan labelkan orang yang nak bawa kebenaran ini dengan gelaran yang buruk, tamfiran linnasi an qabulihim, supaya orang tak terima dakwah kita. Kita ajak molek-molek, ajak orang mari ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ikut Al-Quran, mari pula orang duk belakang bis, jangan ikut dia tu. Dia tu ajar ada sesak tu. Sebab itulah nama dia ada senarai, tak boleh tauliah di negeri-negeri tertentu. Ini semua label-label jahat yang dibuat tujuannya nak suruh orang jauh daripada pendakwah yang diajak orang kepada kitab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Dia panggil tamfir anil haq. Supaya orang benci. Tuan-tuan yang duduk ni, yang dia pagi-pagi duduk duduk share kuliah kita ni pun tak mudah juga. Ramai yang kena tuduh, kena label. Kita kata sabarlah ya ahlas sunnah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, isbiru ya ahlas sunnah. Sabarlah orang yang nak ikut sunnah Nabi. Kamu akan dihina di orang. Fa innakum qillah. Sebab bilangan kita tak ramai. Bilangan yang anak zikir, reka-rekaan, amalan duk melompat sana sini itu lebih ramai. Kita mengatakan isbiru, sabar. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bahawa label-label ni telah digunakan oleh orang kafir, digunakan oleh orang Islam sama-sama dia, dan digunakan oleh siapa saja kepada orang yang kita tak suka. Hati-hatilah para jemaah, jangan cuba label-label orang. Kadang-kadang kita label orang tu dengan gelaran yang sangat buruk, membawa kepada kafir. Jadi jangan main. Kalau kita nak kata salah, sebut salah mana. Kalau kita nak letak satu label yang tertentu, jangan. Ini bahaya. Faedah yang keempat,
Tengok. Faedah yang keempat, apa ni? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Puak-puak ni bila balik kepada geng-geng dia, ketawa, gembira, suka. Jadi ahli di sini boleh pelbagai makna. Ada kata ahli ni balik rumah dia cerita ke bini dia. Oh, aku hari ni jumpa orang Islam, aku hina dia, aku perli dia, happy. Bini dia pun buat eye test selalu. Bisa bang, bisa. Jangan main. Ataupun ahli ini dengan makna ahli kelab dia. Abu Jahal jumpa dengan Abu Lahab. Oh, bang Abu, hari ni aku hina orang-orang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut bila. Jadi ketawa dia, suka sangat. Sebab apa dia kata apa? Fakihin dengan makna mutalazzizina bi zikri bisu. Gembira. Dia panggil perli, suka sebab dia boleh kenak kepada orang Islam. Jadi itulah dia panggil perangai puak kafir. Dia ketawa, gembira bila boleh kenak kepada orang Islam. Hari ni pun zaman kita pun lebih kurang lah. Kalau boleh kenak kepada orang Islam, boleh main dengan alat-alat media baru ni pula, buat video lah, buat TikTok lah, buat macam-macam parodi. Kita kata hati-hatilah. Kamu ketawa hari ni, mungkin besok kamu akan menangis. Allahu Akbar. Akhir sekali Allah kata apa? Allah kata orang beriman, falyawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Di akhirat esok orang mukmin akan ketawa balik kepada orang kafir. Ini dalam bahasa dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Balasan amalan kita ni mengikut perbuatan kita. Atas dunia ni menghina orang, hari ni kamu akan dihina. Siapa nak hina di akhirat, buatlah perangai buruk di dunia. Maka itulah yang kita mengatakan perangai buruk di dunia kita jumpa di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang mukmin ni duduk tengok daripada syurga, duduk tengok nikmat dia, tengok pada Allah, tengok pada orang kafir. Itu nak menambahkan menambahkan kegembiraan. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Thuwiba, sawab tu dengan makna jaza. Balasan yang kamu buat, balasan yang kamu terima mengikut apa yang kamu buat di dunia dulu. Jadi kalau kita hari ini kita duduk atas dunia, kita nak balasan baik, buatlah benda baik. Kalau rasa nak balasan buruk, tunggulah dia lah balasan buruk. Jadi kita tak maulah jadi ahlus sunnah, pendokong-pendokong sunnah dalam geruk kita ke, dalam apa kumpulan kita ke, dalam kuliah kita, tak salah perli-perli orang. Kita nyata yang benar, nyata yang baik. Perangai perli orang ni perangai kafir, perangai orang-orang yang buruk akhlak, perangai orang yang tidak berintegriti. Maka Allah Ta'ala kata suwibal kufar, dibalahnya orang kafir dengan apa yang mereka buat. Kita atas dunia ni pun kalau kita buat benda tak baik, kita juga akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hari yang mulia ini tamatlah tafsir surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah kita akan ambil surah Al-Insyiqaq dalam siri akan datang dengan muqaddimahnya dan ayat 1 sehingga ayat 6 insyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami telah khatam surah Al-Mutaffifin, surah yang menggambarkan betapa beberapa perangai buruk yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu berilah kepada kami kepahaman yang baik, hidayah, dan berilah petunjuk pada kami ya Allah supaya meninggalkan semua perangai-perangai buruk yang dibuat oleh orang kafir kepada orang Islam, atau perangai buruk yang menjadi pegangan amalan orang kafir, daripada perli orang, menghina orang dan segala perkara yang tidak baik. Maka jadikan kami ini orang mukmin yang berakhlak, yang berintegriti, yang mendapat kasih sayang-Mu, yang mengikut sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kami ke syurga dan boleh melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.